Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Puan Yusalina binti Yusof selaku pensyarah pembimbing bagi subjek LASS 3013 bagi unit 1. Yang saya kasihi rakan pembentang saya iaitu Nur Syamimi binti Sepian serta rakan seperjuangan sekalian. Memetik kata-kata daripada Mohandas K. Gandhi yang menyatakan ada kecukupan di dunia untuk kebutuhan manusia tetapi tidak untuk keserakahan manusia. Dan ada kata-kata hikmah yang menyatakan menebang sebuah pokok menghancurkan seluruh kehidupan. Begitulah tajuk pembentangan saya pada hari ini, iaitu tugasan 2 berkenaan dengan pembentangan berkumpulan bersama saudari Syamimi untuk saya bentangkan berkenaan dengan isu alam sekitar bagi laporan dan bagi penulisan laporan tentang tugasan yang ketiga. Baiklah, terdapat 4 indikator utama yang menjadi pembawaan kepada pembentangan kumpulan kami pada hari ini. Yang pertamanya adalah berkenaan dengan maklumat kajian yang mana mengisarkan tentang latar belakang tempat kajian. Yang keduanya berkenaan dengan isu alam sekitar yang telah dikenal pasti di kawasan tempat kajian. Yang ketiga pula berkenaan dengan punca terjadinya isu alam sekitar yang telah dikenal pasti. Dan yang terakhirnya, yang keempat pula ialah tentang cadangan penyelesaian berkenaan untuk mengatasi masalah isu alam sekitar bagi kehidupan sejagat. Baiklah, kita terus masuk kepada yang pertama, indikator yang pertama iaitu berkenaan dengan maklumat kajian. Yang mana maklumat kajian ini adalah untuk mengisarkan tentang latar belakang kajian. Baiklah, tempat kajian yang telah kami pilih adalah di sekitar kawasan daerah Kuala Nerus, Terengganu. Kenapa kawasan ini dipilih? Antara sebab kenapa kami memilih di kawasan ini, yang pertamanya ialah kawasan daerah Kuala Nerus ini merupakan kawasan yang berhampiran dengan rumah sewa kami berdua. Dan yang kedua adalah kawasan ini sesuai untuk mencari isu alam sekitar yang mana di kawasan ini penduduknya mempunyai pelbagai latar belakang dan telah melakukan pelbagai aktiviti yang mana sesuai untuk kami mencari isu alam sekitar. Kerana di kawasan ini terdapatnya pantai, terdapatnya kawasan kedai makan dan sebagainya. Baiklah. Kita terus masuk kepada isu alam sekitar. Isu alam sekitar yang telah kami kenal pasti setelah kami melakukan kajian adalah berkenaan dengan pencemaran udara. Setiap pencemaran yang berlaku semestinya mempunyai punca utama maupun punca sampingan yang boleh menyebabkannya berlaku. Punca pencemaran udara ini boleh dikaitkan dengan 2 sumber, iaitu sumber tempatan dan juga sumber luaran. Berdasarkan kajian kami, 5 punca telah dapat dikenal pasti berkaitan pencemaran udara yang berlaku di sekitar Kuala Nerus ini. 5 punca kejadian pencemaran udara berlaku di sekitar Kuala Nerus. Yang pertama, setengah penduduk suka membakar sampah daripada membuang sampah dan ini menyebabkan pembakaran terbuka berlaku. Yang kedua, taburan penduduk ramai dan ada banyak kereta persendirian yang menyebabkan pembebasan asap-asap kereta ke udara. Yang ketiga, lori keluar masuk di kawasan kejiranan untuk aktiviti pembinaan. Punca yang keempat, pembebasan asap-asap kilang melalui cerobong asap. Dan punca yang terakhir, pembebasan asap-asap rokok oleh perokok di kawasan tempat terbuka sekitar Kuala Nerus. Punca pertama pencemaran udara berlaku adalah disebabkan pembakaran terbuka
oleh sesetengah penduduk. Menurut Seksyen 29A dalam kurungan 3, pembakaran terbuka adalah pembakaran atau pembaraan yang berlaku di udara bebas dan tidak dihalakan melalui serombong atau cerobong, tetapi tidak termasuk aktiviti-aktiviti yang ditetapkan oleh menteri melalui perintah yang disiarkan dalam warta. Ini bermaksud pembakaran tidak boleh dilakukan sesuka hati, terutamanya di kawasan kediaman yang mempunyai taburan penduduk yang tinggi. Hal ini kerana ia bukan sahaja membebaskan gas-gas yang boleh menyebabkan pencemaran udara, namun ia sedikit sebanyak memberi impak kepada masyarakat yang berada di sekitar mereka. Pembakaran terbuka ini sebenarnya menyebabkan gas beracun seperti sulfur dioksida, karbon monoksida dan bahan-bahan pencemar lain terampai di udara sebagai partikulat. Pembebasan gas-gas beracun ke udara ini bukan sahaja menyebabkan pencemaran udara, namun ia boleh menyebabkan berlakunya hujan asid. Hujan asid ini memberikan kesan buruk kepada semua lapisan masyarakat dan ia akan menyebabkan kualiti udara berkurang. Hujan asid ini dapat dikenal pasti apabila nilai pH kurang daripada 5.6 dan kebarangkalian untuk hujan asid berlaku di kawasan tersebut adalah tinggi. Seterusnya, punca kedua berlakunya pencemaran udara adalah disebabkan pembebasan asap daripada kenderaan bermotor, antaranya adalah kereta, motosikal dan sebagainya. Menurut Dr. Nur Eliani, majoriti daripada pelepasan bahan pencemar udara adalah daripada sektor pengangkutan. Maka ia menunjukkan bahawa pengangkutan awam ini merupakan punca utama yang memberi kesan terhadap kadar kebersihan udara di kawasan persekitaran kita. Setiap asap kenderaan melepaskan karbon monoksida ke udara. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan masyarakat mempunyai kereta persendirian dan menggunakannya sebagai pengangkutan utama ke tempat kerja maupun ke mana-mana. Kereta merupakan keperluan asas yang diperlukan oleh masyarakat dalam menjalani rutin dalam kehidupan seharian mereka. Akan tetapi, mereka tidak sedar bahawa pembebasan asap daripada kenderaan mereka akan menyumbang sedikit sebanyak kesan terhadap pencemaran udara yang berlaku di kawasan sekitar mereka sekiranya mereka terus menggunakannya. Punca ketiga ialah terdapat kenderaan berat seperti lori yang keluar masuk di kawasan kejiranan untuk aktiviti pembinaan. Aktiviti pembinaan tersebut telah memberikan kesan kepada penduduk di kawasan kejiranan tersebut seperti banyak debu yang berterbangan di sepanjang laluan utama. Yang kedua, terdapatnya pembebasan asap daripada lori tersebut. Dan yang ketiga, menyukarkan penglihatan para pemandu di kawasan kejiranan akibat debu yang terlalu banyak di sepanjang laluan utama. Hal ini jelas menunjukkan asap dan debu yang banyak terkumpul di udara memberikan kesan kepada isu alam sekitar iaitu pencemaran udara di kawasan kejiranan tersebut. Seterusnya, punca keempat pula ialah pembebasan daripada asap-asap kilang di kawasan tersebut. Hal ini kerana pembebasan asap-asap kilang ini mengandungi gas-gas yang beracun seperti karbon dioksida, karbon monoksida dan nitrogen oksida. Seperti yang kita tahu, kawasan daerah Kuala Nerus ini mempunyai kawasan perindustrian yang menyumbang kepada ekonomi di sini. Namun, sekiranya kilang ini mengeluarkan asap-asap daripada cerobong asap akan memberikan kesan yang buruk kepada penduduk setempat.
Malah, pengeluaran asap ini akan mencemarkan kualiti udara di kawasan setempat. Apabila kualiti udara ini semakin menurun, maka akan menjejaskan kesihatan kepada penduduk setempat di kawasan tersebut. Ini jelas menunjukkan bahawa pembebasan asap daripada kilang akan memburukkan lagi keadaan penduduk setempat terhadap alam. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pembebasan asap daripada kilang ke udara akan memberikan kesan yang buruk kepada alam sekitar, dan inilah punca terjadinya pencemaran udara. Punca yang terakhir adalah asap rokok maupun vape juga dijadikan salah satu punca yang menyebabkan pencemaran udara berlaku di sekitar Kuala Nerus ini. Ramai penduduk di kawasan ini merokok secara terbuka seperti di kedai makan, di tepi pantai dan sebagainya. Asap rokok maupun vape mungkin tidak dilihat sebagai punca pencemaran udara berlaku. Namun, sebenarnya ianya secara tidak sedar telah menyumbang keburukan terhadap kualiti udara. Apabila kualiti udara tercemar, maka kesihatan manusia juga akan terjejas. Ini kerana asap rokok maupun vape membebaskan karbon monoksida yang mana ianya terhasil akibat pembakaran bahan yang mengandungi karbon seperti tembakau. Gas karbon monoksida dilepaskan dalam kuantiti yang banyak setiap hari oleh perokok. Jika kita dapat lihat, ianya menjadi trend oleh anak muda dengan menghasilkan asap dalam kuantiti yang banyak. Maka, ianya berlaku peningkatan dalam pembebasan karbon monoksida ini. Dan ia memberi kesan kepada suhu bumi dan boleh mengakibatkan pelbagai bencana alam selain daripada pencemaran udara. Selain itu, asap rokok ini juga bukan sahaja menyebabkan pencemaran udara berlaku, namun ia juga dapat menjejaskan kesihatan orang di sekeliling mereka. Baiklah, bagi cadangan penyelesaian isu pencemaran udara di sekitar Kuala Nerus ini, kami bahagikan kepada 4 peranan. Yang pertama, peranan keluarga. Yang kedua, peranan pihak sekolah. Yang ketiga, peranan guru. Dan yang keempat, peranan masyarakat. Peranan yang pertama adalah peranan keluarga. Setiap keluarga ini memainkan peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, peranan yang boleh dilaksanakan adalah dengan mengurangkan penggunaan kereta persendirian yang terlalu banyak dalam seharian untuk menjalankan kehidupan mereka. Mereka boleh berkongsi kereta antara satu sama lain dengan ahli keluarga mereka, dan ini akan mengurangkan pembebasan gas-gas beracun ke udara di samping dapat mengurangkan kesesakan jalan raya. Ini bukan sahaja dapat memulihkan alam sekitar, namun dapat melancarkan perjalanan seharian. Seterusnya, ibu bapa juga hendaklah menjadi role model kepada anak-anak dalam usaha memelihara alam sekitar. Mereka seharusnya menerapkan amalan-amalan murni dalam kehidupan seharian anak-anak mereka sejak kecil lagi. Bab kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Ini kerana pendidikan sejak kecil sangat penting dan ibu bapa perlu bijak dalam menguruskan kehidupan seharian serta mementingkan kelestarian alam sekitar supaya anak-anak dapat diterapkan nilai cinta akan alam sekitar. Jadi jelaslah di sini bahawa keluarga memainkan peranan yang amat penting dalam mengatasi pencemaran udara di sekeliling kita. Seterusnya, peranan sekolah. Sekolah merupakan medium utama dalam penyaluran pendidikan alam sekitar kepada anak-anak. Maka,
pihak sekolah perlulah mengadakan kempen cinta akan alam sekitar. Kempen ini bukan sahaja dapat meningkatkan kesedaran dalam diri anak-anak, tetapi ia juga memberi pendedahan awal kepada mereka berkaitan kepentingan menjaga alam sekitar dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Melalui pelaksanaan kempen ini, ia dapat memberi 1001 kebaikan dan faedah kepada anak-anak di samping dapat menambah ilmu pengetahuan mereka. Selain itu, pihak sekolah juga boleh melaksanakan program kitar semula bahan dalam kalangan anak-anak. Perkara ini bukan sahaja dapat eratkan hubungan antara satu sama lain, tetapi secara tidak langsung dapat mendedahkan anak-anak berkaitan aktiviti kitar semula. Sebagai contoh, pihak sekolah melaksanakan minggu kitar semula dengan mengasingkan sampah sarap mengikut kategori masing-masing yang mana melibatkan semua warga sekolah. Contohnya, pengasingan sampah ke dalam tong sampah ini bukan sahaja dapat mendedahkan murid kepada pengalaman baru, namun ia membolehkan sekolah memperolehi sumber pendapatan daripadanya. Ini secara tidak langsung juga dapat mengurangkan jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan dengan pengamalan kitar semula. Ini bukan sahaja dapat mengelakkan berlakunya pembakaran sampah secara terbuka, namun dapat menerapkan nilai cinta akan alam sekitar dalam diri anak-anak. Seterusnya, peranan guru. Antara peranan guru ialah guru boleh memberikan pendedahan melalui sesi pengajaran dan pembelajaran. Contohnya melalui mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan dan juga pendidikan moral. Semasa sesi PDP berlangsung, guru boleh menyelitkan isu-isu pencemaran yang berlaku dan guru juga boleh memberikan tugas-tugas tertentu kepada pelajar seperti meminta mereka mencari artikel berkaitan dengan isu pencemaran udara dan menyuruh mereka membaca artikel tersebut. Ini secara tidak langsung dapat menyedarkan mereka tentang kesan buruk pencemaran udara terhadap kehidupan manusia serta kesannya kepada bumi. Seterusnya, guru juga berperanan dalam mendedahkan kepada murid berkaitan punca berlakunya pencemaran udara di sekeliling mereka. Dengan itu, ini akan meningkatkan kepekaan murid berkaitan isu ini. Contohnya, murid akur bahawa merokok boleh menyebabkan pencemaran udara. Dengan pendedahan yang diberikan oleh murid itu, ia bukan sahaja dapat meningkatkan kesedaran kepada mereka betapa bahayanya merokok, namun ia juga merupakan salah satu kaedah pembelajaran kepada murid dalam mencintai alam sekitar. Baiklah, peranan yang terakhir adalah peranan masyarakat. Kebanyakan pencemaran udara yang berlaku di sekeliling kita adalah berpunca daripada sikap masyarakat yang sembrono. Akan tetapi, sikap prihatin masyarakat terhadap alam sekitar amat ditagih bagi menjaga kelestarian alam sekitar. Antara peranan masyarakat dalam meneruskan kelestarian alam sekitar adalah masyarakat perlu melaporkan apa-apa isu alam sekitar yang terjadi di sekeliling mereka kepada pihak yang bertanggungjawab. Dengan adanya masyarakat yang prihatin, yang tegas dalam melaporkan isu ini akan memberikan kesan yang baik terhadap penjagaan alam sekitar di negara kita. Sebagai contoh, masyarakat perlulah melaporkan kepada pihak berkuasa terhadap aktiviti-aktiviti manusia yang melampau seperti pembebasan asap dari kilang secara berleluasa ataupun aktiviti-aktiviti yang lain yang mana menyumbang kepada kemusnahan alam sekitar. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang cinta akan alam sekitar wajarlah memberikan peranan ataupun menunjukkan keprihatinan kita terhadap kelestarian alam sekitar supaya dapat mengekalkan khazanah alam sekitar yang ada yang begitu cukup indah dalam melestarikan
bumi ini. Natijahnya, semua pihak haruslah bersatu hati, bersatu tenaga dalam memainkan peranan terhadap penjagaan alam sekitar dalam menstabilkan ekosistem dan mengekalkan keindahan alam di negara kita. Hal ini kerana supaya khazanah alam ini dapat dikekalkan dan diwarisi oleh generasi yang akan datang. Dengan itu, warisan kita tidak akan luput di telan zaman. Seterus itu, pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar amatlah dititik beratkan dalam menjamin ekosistem di negara kita, malah di bumi hijau kita ini. Kerana apa? Kerana bumi itu rumahku, rumahku itu bumiku. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.